Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini, insya-Allah. Pertamanya saya nak memperkenalkan diri dululah. Mungkin tuan-tuan muslimin muslimat yang ada di hadapan ni tak berapa kenal, dan ini pun kali pertama saya ke Al-Islah ni. Nama saya Ahmad Al-Qarni bin Idrus, ataupun orang biasa panggil Qarni Idrus lah. Okay. Sekarang bertugas di Jabatan Mufti Negeri Perlis sebagai mubaligh dan juga guru takmir. Baru lagi berpindah daripada Terengganu, daripada Kemaman Terengganu, lebih kurang sebulan.
sekarang ni tinggal di Matayak. Orang utara panggil Matayak. Dekat lah. Dengan sini ni dekat. Dekat Balai Polis tu je. Okay. Jadi ni antara tempat yang dekat lah dengan rumah. Okay. Jadi pada pagi ni, seperti mana yang telah dimaklumkan, kita punya kuliah ataupun perkongsian pada pagi ni ialah berkenaan dengan satu tajuk, Ahlus Sunnah versus Wujudiyah Batiniyah. Okay. Ahlus Sunnah versus Wujudiyah ataupun Wahdatul Wujud Batiniyah. Okay. Jadi perbahasan kita pada pagi ini ialah tentang salah satu aliran yang dikategorikan sebagai menyimpang ataupun menyeleweng daripada garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenali dengan banyak nama. Dan sejak akhir-akhir ini di negara kita ni, walaupun aliran ini sudah lama bertapak di Malaysia baik ataupun di Nusantara secara umumnya, tapi sejak akhir-akhir ini nama aliran ni ataupun orang duk bercakap tentang isu ni hangat sikit. Sebab kumpulan ataupun orang yang membawa aliran ni, mereka juga memanfaatkan arus media sosial, iaitu mereka bercakap tentang apa yang diorang faham tentang agama mengikut kefahaman aliran kumpulan ni melalui media sosial yang aktif sekarang ni, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Mereka mengikut peredaran zaman. Jadi pada pagi ni walaupun dah banyak siri yang dibahas di sini mungkin, ataupun di mana-mana tempat di Perlis ni pun dah banyak buat, sama ada di bawah jabatan ataupun secara persendirian, tapi perkara ni perlu kita jelas, sebab dia merupakan ancaman dalam diam yang kita tidak sedar. Dan sebenarnya kelompok Wujudiyah ataupun Batiniyah ni, dia melalui fasa ataupun melalui zaman yang awal. Dia bermula daripada zaman yang awal, berkembang dan diorang ada banyak versi. Yang disebutkan oleh para ulama ialah Batiniyah, tapi nama tu berbeza. Untuk negara Arab lain nama dia, untuk bahagian Nusantara lain pula dia punya nama dia. Cuma antara ulama yang awal bercakap tentang penyelewengan yang menyedarkan umat Islam tentang di mana salahnya kumpulan ni ialah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Dia antara orang yang awal bercakap, wafat tahun 505 Hijrah. Imam Ghazali ni dia wafat tahun 505 Hijrah. Dia tulis satu kitab nama dia Fadaih Batiniyah, penyelewengan ataupun konspirasi. Fadaih tu maksud dia konspirasi kumpulan Batiniyah. Dia tulis. Okay. Maknanya zaman tu dia orang punya nama ialah Batiniyah. Okay. Seterusnya, keprihatinan dan kecaknaan para ulama dalam isu ni berterusan. Dan antara yang agak lantang menulisnya juga ialah Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, melalui risalah dia ataupun melalui kitab dia yang terkenal namanya Talbis Iblis. Di sini pun ada pengajian Talbis Iblis. Okay, jadi dia ada sebut tentang kumpulan Batiniyah, tapi kitab Talbis Iblis tu dia sebut secara ringkas. Kitab Fadaih Batiniyah dia lebih eksklusif, lebih mendalam perbahasan Batiniyah. Okay. Jadi bermulanya di negara Arab, bermulanya bagi negara Arab namanya ialah Batiniyah. Kemudian dia punya version ataupun dia punya versi itu merebak, dan dia orang ada pendakwah mereka sendiri, dan akhirnya sampailah ke negara kita ni ataupun ke kawasan Nusantara kita ni. Okay. Cuma secara pendahuluan saya nak sebut, okay, apa itu Batiniyah sebenarnya? Apa itu kumpulan Batiniyah? Okay. Batiniyah ni maksudnya ialah golongan yang mendakwa mampu membuat penafsiran
yang memberikan penekanan kepada unsur-unsur dalaman, iaitu unsur batin atau rahsia sesuatu amalan, khususnya amalan-amalan ibadat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Jadi bila mana sebut batiniyah, kita dah nampak batin lawan kepada zahir. Maknanya kumpulan yang banyak bercakap tentang benda batin, dan batin ni ialah benda yang tak dapat kita lihat dengan pandangan satu lapis. Banyak benda lah yang dia bincang. Dan mereka ni banyak nama. Di negara kita ni pun banyak nama. Jadi saya ambil sikit definisi batiniyah yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis dia ada sebut, Imam Al-Ghazali dalam Fadaih Batiniyah pun dia ada sebut. Dia kata, ni saya ambil daripada Ibnu Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis. Dia kata batiniyah ialah kelompok yang berasal daripada golongan Syiah Ismailiyah. Maknanya kita tahu dia punya cabang ataupun dia punya usul utama dia berasal daripada kelompok Syiah. Syiah ni banyak. Dia macam-macam kumpulan. Dia ada Syiah yang ekstrim, yang jelas nampak tidak betulnya ataupun jelas nampak dia orang punya penghinaan terhadap apa yang ahli sunnah pegang. Antara syiar ataupun antara benda yang kita nampak ialah mengkafirkan para sahabat. Dan dia ada Syiah yang tidak menzahirkan syiahnya mereka melalui cara tu, tapi dia orang zahirkan ataupun dia orang Syiah dari sudut pengamalan dan kefahaman dasar-dasar agama. Dia panggil sebagai Ismailiyah. Yang mana Syiah Ismailiyah ni mereka punya identiti agak sukar untuk dikenal pasti berbanding golongan Syiah Ithna Asyariyah. Syiah ni banyak. Kalau kita buka Al-Milal wan Nihal oleh Syahrastani, dalam kitab dia tu dia sebut, dia kata lebih kurang 60 pecahan. Tu zaman dia. Lepas daripada tu ada seorang ulama yang masih hidup lagi di Saudi sekarang ni, Arab Saudi, Dr. Ghalib Awaji. Dalam kitab dia Firaq Mu'asirah Tantasibu ilal Islam, dia sebut Syiah sekarang ni sudah berpecah hampir 200 fraction dia. Maknanya dia orang ada something yang dia orang tak setuju, dia orang buat kumpulan baru. Dan dia orang pun ada krisis, dia orang kafirkan sama-sama mereka pun ada. Bukan setakat kafirkan ahli sunnah, sama-sama mereka pun dia orang ada isu kafir. Dia orang rasa dia orang lebih Syiah berbanding Syiah ni. Isu macam tu ada. Cuma nak beritahu batiniyah ni dia unsur halus yang berasal daripada mereka. Unsur yang kita tak sedar. Dia orang ni akan tekan pada dua perkara. Bila mana sebut batiniyah ataupun wahdatul wujud, wujudiyah ni, dia orang tekan pada dua perkara, iaitu asas pertama kumpulan batiniyah ni, dia sama macam Syiah, dia punya asas dia, sesuatu ilmu itu diambil daripada imam. Ni dia punya konsep dia. Macam kita ahli sunnah, ilmu kita ni diambil daripada Al-Quran dan sunnah. Ada orang nak sebut empat, Quran, sunnah, ijma' qiyas. Padahal ijma' qiyas tu main pada Quran sunnah juga. Sama je lah. Quran, sunnah, kita ambil kefahaman Nabi dan para sahabat. Sebab batiniyah pun dia orang guna Quran, kita ambil lah kefahaman dia. Kita ambil kefahaman yang Nabi. Itu ahli sunnah punya pegangan. Cuma syiar dia orang ni ambil ilmu daripada imam. Imam tu yang disebut oleh Ibnu Jauzi dan juga Imam Ghazali, imam tu ialah ketua dia orang. Tu istilah di negara Arab lah, dipanggil imam. Tempat kita ni dipanggil istilah dia guru mursyid, dipanggil. Sama lah tu. Imam dan guru mursyid tu konsep yang sama. Kemudian konsep yang paling jelas, asas yang paling jelas bagi kumpulan batiniyah ni, setiap yang zahir itu pasti ada batin. Ini memang dia orang pegang. Solat yang kita duk buat ni, zahirnya salat, batinnya apa? Syahadah yang kita duk sebut tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, zahirnya bunyi macam tu lah. Tapi batinnya lain. Muhammad dalam tu Muhammad mana? Allah dalam tu Allah mana? Ilah itu ilah yang mana? Setiap benda zahir itu pasti ditakwil. Macam mana dia orang dapat takwilan tu? Kata Ibnu Jauzi, melalui bisikan hawatif minasyaitan, bisikan yang disangka wahyu, sebenarnya ialah bisikan syaitan.
bisikan yang disangka wahyu. Itu yang disebut konsep awal ya. Okay. Saya nak cerita sikit dari segi sejarah. Itu kita sebut definisi kumpulan. Dari segi sejarah, bila bermula? Okay. Kalau kita tengok, bilakah bermulanya kumpulan ni dia menyebar luaskan fahaman mereka? Dia bermula pada zaman Khalifah Umayyah, dan dia orang sampai tahap kemuncak pada zaman Abbasiyah. Dia orang punya kemuncak. Maknanya zaman tu, sekitar tu, awal lah. Maknanya zaman tu tabi'in duk ada ramai lagi. Dah ada dah kumpulan ni. Dah ada dah. Mereka bergerak pada waktu tu. Okay. Kemudian kita tengok kemuncak yang lebih hebat bila mana dia orang ni ada kerajaan dia orang sendiri, iaitu kerajaan Fatimiyah yang berdiri di Mesir, ataupun tertegaknya kerajaan Fatimiyah di Mesir tu. Situlah kemuncak Batiniyah. Dia orang macam ada kekuatan, dia orang keluar, dan dia orang ada dana lah, kita kata dia orang boleh bergerak banyak. Okay. Dan pada zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir itulah kerajaan tu telah menghantar pendakwah Syiah ataupun Batiniyah ke seluruh pelosok dunia. Antara tempat yang sampai ialah Nusantara. Catatan sejarah menyebutkan tahun 1200 Masihi, 1200 Masihi, dia ada satu kerajaan di Nusantara ni. Okay. Dua kerajaan, satu kerajaan Perlak, satu lagi kerajaan Samudera Pasai. Dua kerajaan ni kerajaan kawasan gugusan Kepulauan Melayu kita ni lah. Okay. Dua kerajaan ni lah menerima pendakwah daripada Batiniyah ataupun Syiah ni. Mula-mula dia orang terima. Kerajaan Perlak pada waktu tu di bawah Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah. Dia ni bergabung dengan kerajaan Samudera Pasai, dan akhirnya kedua-dua kerajaan Nusantara ni terpengaruh dengan dakwah Syiah Ismailiyah, dan pada waktu itulah Batiniyah mulai mendapat tempat di kawasan Nusantara. Tahun berapa? 1200. Sekarang dah tahun 2020. Maknanya dekat dengan 800 tahun lah bertapaknya, ataupun dia punya batu asas dia bermula situ. Okay. Jadi bermula daripada itulah Batiniyah mulai berkembang sampailah ke negara kita, dan berlakunya orang-orang duk ikut. Maknanya sekitar tahun ke-9 Masihi tu, kurun ke-9 Masihi tu, di situlah bermulanya perkembangan Batiniyah. Mula-mula orang Melayu kenal Batiniyah, kenal kumpulannya. Kemudian ada catatan menyebutkan kurun ke-14 Masihi, dia ada satu kitab yang terkenal ataupun seorang pengembara, traveller yang terkenal, nama dia Ibnu Batutah, Rihlah Ibnu Batutah. Okay. Dia pernah sampai ke kawasan Nusantara ni. Kalau kita tengok dalam buku dia tu, dia sebut dia sampai ke Sumatera Indonesia lah. Okay. Dia kata bila mana dia sampai di Sumatera tu, dia lihat kebanyakan penasihat raja-raja Melayu pada waktu tu berketurunan Parsi. Maknanya mayoritas Syiah berketurunan Parsi pada waktu tu, kurun ke-14. Kurun 14 ni bila tuan-tuan? Zaman kegemilangan Melaka, zaman tu lah. Zaman kekuatan. Orang kata apa? Melaka dan tempat kita ni kawasan tu lah. Okay. Kemudian bila mana tertubuhnya negara ni, negara government state apa semua ni. Okay. Maknanya Kesultanan Melayu pun dah runtuh pada waktu tu. British pun dah jajah kita apa semua. Benda tu dia hilang sekejap. Maknanya masa zaman runtuhnya kerajaan Melaka tu hilang sekejap. Sebab pada waktu tu dakwah Kristian pun dah mulai masuk apa semua. Okey. Tahun 1941 belum merdeka lagi. Ni cerita di negara kita. Okey. Tahun 1941 sampailah tahun 1945. Adanya satu ajaran yang dinamakan Jamaah Taslim yang dibawa oleh Haji Muhammad Matahari di Pulau Pinang. Dia pembawa Batiniyah yang awal. Seterusnya satu orang lagi nama dia Fakrullah Qadiri di Kelantan. Dua tempat ni. Maknanya era 40-an ni dia mulai naik balik. Maknanya orang Melayu Malaysia ni, Malaysia kita mulai menerima tu sekitar tahun 40-an sampai sekarang ni. Maknanya
Itu sejarah secara umum. Kita nak tengok batiniyah ni macam mana. Okay. Dan nama kumpulan dia ni banyak Nama kumpulan. Kalau yang Arab tadi kita dah sebut, batiniyah ataupun qaramitah ataupun khurramiyah. Cuma kumpulan yang di Malaysia ni, saya sebut yang di Malaysia lah. Okay. Sebab kita nak tahu ni yang di Malaysia. Okay. Sebab yang Arab ni tak guna sangat nama tu. Okay. Yang di Malaysia ni lebih kurang 4 nama kumpulan yang terkenal, ataupun 5. Yang pertama ajaran taslim yang bermula tahun 1940-an tu, batiniyah. Okay. Seterusnya ajaran hakikat insan. Nama kumpulan batiniyah ni. Okay. Dan ajaran martabat 7 yang ketiga. Yang keempat ajaran Bahtera Nuh, dan yang paling ramai pengikut dia ajaran kerajaan langit. Itu paling ramai. 5. Yang topnya kerajaan langit lah. Okay. Cuma di Malaysia ni sebut 5 ni, tuan-tuan tahulah, ini geng-geng batiniyah semua. Taslim, hakikat insan, martabat 7, Bahtera Nuh, kerajaan langit. Okay. Cuma dia punya tarekat, dia masuk tarekat tu boleh jadi jugalah, Naqsyabandiyah tu boleh jadi. Okay. Cuma kalau kita tengok dia orang punya kecenderungan lebih kepada zikir. Naqsyabandiyah ni dia orang ada zikir dia orang. Dia kalau yang batiniyah yang Malaysia ni, zikir pun tak ada, solat pun tak ada, kosong tu, memang kosong. Tapi martabat tinggi lagi pada geng tarekat. Sebab kalau tengok pembahagian kumpulan mereka ni, syariat, hakikat syariat, tarekat, makrifat. Dia ada 4 pembahagian dia. Saya tak ingat sangat, kita yang sesat-sesat ni tak apa nak ingat sangat. Cuma nak beritahunya, dia adalah pembahagian tu. Tarekat tu belum lagi top. Dia paling top ialah makrifat. Okay. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tu 4 pembahagian. Okay. Syariat ni low. Kita semua ni lah. Kita ni geng syariat. Kalau kita tengok, dia ada ajaran batiniyah di Malaysia ni, dia ada satu buku teks utama dia. Saya kata buku teks lah. Okay. Sebelum ni ajaran batiniyah dia orang tak ada buku, dia orang tak ada tulisan, tak ada catatan. Tapi di Malaysia ni dia upgrade sikit berbanding yang Arab. Sebab Arab dia orang ada juga buku tapi tak famous sangat. Di Malaysia ni buku hakikat insan yang ditulis oleh Haji Ahmad Laksmana daripada Kelantan, yang diharamkan dan diwartakan bermula tahun 1950-an lagi sampailah ke sekarang ni. Buku dia tu banyaklah cakap tentang bab-bab batiniyah. Cuma buku itulah digunakan oleh mana-mana kumpulan batiniyah di Malaysia. Imma kumpulan tu kerajaan langit ataupun martabat 7, buku dia sama je. Buku dia sama, Haji Ahmad Laksmana. Dan kalau kita tengok pada permulaan mukaddimah buku tu, memang dia sebut pembahagian kita ni 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi manusia ni dia punya perjalanan nak kejar yang tu, paling atas sekali makrifat. Nanti kita akan sebut secara umum. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni tidak ada pembahagian macam tu. Adalah syariat tu ada. Okay. Tapi kita sebut orang bertakwa, itu kita punya top, level top paling tinggi kita. Takwa, ma'rifatullah kita situ, tak lebih pada tu. Tapi hidup masih lagi bergantung kepada syariat, masih lagi hidup ikut syariat tu. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, benda tu sangat-sangat sulit dan sangat-sangat, orang kata apa, menarik perhatian, khususnya orang yang tidak ada ilmu asas fardu ain yang baik. Kebanyakan yang jadi mangsanya ataupun yang jadi, orang kata apa, pengikut kepada kumpulan ni ialah orang yang tidak ada latar fardu ain yang baik. Kalau kita tengok kebanyakan, bacaan Qurannya pun tak berapa, bukan kata tak berapa bagus, tak pandai baca pun. Tapi dia dakwa lah, dia pandai. Okay. Dan sini saya ada sebut sikit, dan di Malaysia kita ni ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk lawan kumpulan ni. Antaranya yang baru meninggal, Dr. Abdul Fattah Harun, melalui buku-buku dia yang banyak diterbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Antara buku dia yang banyak, orang kata apa, menembelangkan kumpulan ni, kritikan dia terhadap buku Hakikat Insan.
Buku Hakikat Insan ni ada 2 jilid. Dan sekarang ni pun dijual. Ada setengah-setengah kedai buku dia jual secara open buku tu. Saya ingat naskah ni terakhir saya tengok lah. Kepunyaan almarhum ayah saya sendiri. Ada 2 jilid. Saya pernah baca. Kita pernah tengok apa semua. Okey. Yang cetakan lama 2 jilid. Cetakan sekarang 1 jilid. Kulit baru. Tapi judulnya sama lah. Judulnya sama. Cuma nak beritahunya, situlah asalnya datang. Dan ilmu kumpulan batiniah ni dia orang berlega dalam buku tu. Ajaran kerajaan langit di Terengganu. Terengganu ni ajaran kerajaan langit. Kerajaan langit ni Ayah Pin, kalau tuan-tuan nak tahu Ayah Pin. Ayah Pin ni dia agak, kita boleh kata dia pencetus jugalah kepada batiniah. Dia ada sumbangan yang tak manfaat lah kalau kita kira. Dia bukan sumbangan besar bidang ilmu. Kalau orang dalam bidang hadis, sumbangan dia kembang. Macam Imam Tirmizi, dia kembang daripada lafaz hadis yang sempit. Bukan sempit maknanya lafaz hadis yang umum, sahih, dhaif. Kerana jasa Imam Tirmizi lah keluarnya lafaz-lafaz lain sikit. Okay. Tapi Ayah Pin ni dia ada perkembangan dia. Takwil dia lagi hebat berbanding yang ditinggalkan oleh tok guru dia. Sebab Ayah Pin ni dia ada guru dia. Guru dia Haji Hasan, ataupun setengah orang panggil Hasan anak Rima, orang panggil Terengganu dulu. Okay. Tak tahulah sebab apa gelaran anak Rima tu, tak tahu. Cuma itulah guru kepada Arifin Muhammad ataupun Ayah Pin tu sendiri. Okay. Cuma nak beritahu dia upgrade lagi daripada takwilan untuk guru dia, lebih tinggi. Okay. Cuma nak beritahu antara ajaran batiniah yang berjaya dan bertahan lama di negara kita ni, ajaran kerajaan langit. Ayah Pin dah mati dah. Tapi pengikut dia masih tegar. Di Terengganu tu masih tegar. Masih kuat. Yang terbaru sebelum saya pindah ke sini, ada sebahagian sahabat-sahabat yang bekerja di pejabat agama. Dia orang update balik tentang golongan Ayah Pin yang ditangkap dulu. Nak tengok setakat mana. Setakat mana dah lama dah Ayah Pin dah mati dah. Setakat mana? Gi balik, temu ramah balik, tanya apa pandangan terhadap Ayah Pin. Ada seorang tu, dia dah buat, orang kata apa, upacara istitabah lah di Jabatan Agama tu, maknanya dah taubat tinggal. Dia sebut, dan benda tu ada rakaman. Dia kata, biarlah orang nak kata sesat pun, tapi bagi saya Ayah Pin memang betul-betul Tuhan. Dia sebut. Ni cerita 2019 lah, bukan cerita lama. Dan pengikut dia masih ada dan masih lagi duk pegang. Okay. Di Terengganu setakat ni yang bertahan yang tu, dan satu lagi ajaran Martabat 7. Martabat 7 ni kalau kita tengok, dia asalnya satu grup dengan kerajaan langit. Tapi dia ada something dia tak puas hati ataupun dia tak setuju dengan Ayah Pin ni, dia orang buat grup baru. Ajaran kerajaan langit ni dia berpusat di Besut, Kampung Batu 13, situ tempat dia. Dan di situlah adanya monumen-monumen yang dibina oleh Ayah Pin. Kalau tuan-tuan tengok video-video yang di orang upload mana-mana dulu, okay. Di Besut tu dia ada teko dia ada telaga dia, dan macam-macam lah monumen. Semua tu dah dihancurkan. Dan monumen tu lama lah, maknanya bertahan lama. Saya tak ingat tahun berapa usaha daripada pejabat agama negeri untuk hancurkan monumen tu. Kemudian dia ada pengikut yang ramai. Pengikut dia menjangkau sampai ke luar negara. Bukan hanya di Terengganu saja, di Thailand pun ada, di Singapura pun ada, di Indonesia pun ramai. Dan dahsyatnya Ayah Pin ni, pengikut dia bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun ada. Batiniah dia tu power sikit. Biasa batiniah ni orang-orang Islam lah, majoriti. Tapi Ayah Pin ni dia advance. Sebab tu saya kata dia advance sikit pada yang lain. Dia berjaya menyesatkan orang agama lain yang dah sesat. Sesat kuasa dua kawan tu. Okay. Kau tahu tengok dia punya video, dia pergi ke Batu Cave. Dia pergi ke kuil Hindu Batu Cave. Dia boleh mengaku depan geng-geng Hindu Batu Cave. Dia kata dialah jelmaan Siva sebenarnya. Dia mengaku. Okay. Mengaku satu hal. Dan yang kedua, Hindu tu, geng-geng Hindu tu boleh sembah dia, boleh hormat dia. Kita tengok video tu ada simpanan pejabat agama apa semua. Saya pergi tengok di pejabat agama.
Kita termenung seorang, kita kata dahsyat ayah pen ni. Kawan tu Hindu sesak dah. Mari dia sesak pula sekali lagi kawan tu. 2 kali sesak. Okey. Maknanya jasa besar jugalah atas penyesatan orang ni. Okey. Cuma nak beritahu itu antara ajaran yang kekal lama. Dah ramailah orang-orang korporat dan juga orang-orang yang ada pengaruh, pelakon ke penyanyi, hatta orang agama yang ada latar pengajian agama di Timur Tengah pun terikut. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa benda masalah. Cuma nanti kita akan bahas macam mana cara dia boleh tarik orang tu macam mana. Okey. Cuma dia ajaran yang agak berjaya lah di tempat kita ni, di negara kita, dan meratalah orang kenal Ayah Pen. Cuma dia ada anak murid, saya tak ingat nama anak murid dia tu, dia tak puas hati dengan Ayah Pen 2-3 takwilan. Okey. Lalu dia buat kumpulan dia sendiri, nama dia Martabat 7. Berpusat di mana? Di Hulu Dungun. Di Dungun. Ini yang disebutkan oleh Jabatan Agama. Dan dia ada orang kata apa, funder dia, sponsor dia ada. Tempat pengajian dia pun besar, 7 tingkat tuan-tuan, dalam hutan 7 tingkat. Didanai lebih kurang 2 juta. Besar pada dewan ni okay? Dan adalah beberapa orang pegawai Jabatan Agama masuk. Tapi tak boleh nak buat apa sebab dia ada akta yang berbeza sikit lah. Sebab dia orang memang buat ajaran sesat, cuma tak dapat nak sabit dengan mudah. Nak bawa ke mahkamah bukan mudah lah. Okay. Sebab antara alasan yang saya duk cakap lah, dia orang tidak mengancam keselamatan negara. Dia orang tidak ada persenjataan, tak ada. Dia orang cuma sesak dia orang je. Okay. Kalau dia orang tu ada latihan askar macam Al-Maunah ke, boleh lah, boleh nak akta lah. Okay. Tapi dia orang duk zikir, duk gitulah. Dia orang ada kuliah dia orang, tapi dia orang tak jenis yang kata apa nak attack kerajaan, tak ada. Jadi benda tu menyebabkan dia orang lega sikit lah, boleh bergerak. Boleh bergerak. Tapi fatwa tu boleh diketatkan lah. Okay. Cuma nak beritahu yang masih sampai hari ni lagi masih wujud tempat tu. Ajaran Martabat 7 tu masih wujud. Okay. Ni saya nak sebut sikit beberapa cara untuk kita kenal batiniyah. Ini yang saya ambil daripada buku Dr. Abdul Fattah Harun. Okay. Dia kata syiar dia orang yang paling jelas sekali, dia orang akan buat takwilan batin hingga menafikan makna zahir. Dia orang akan bagi pada kita satu ayat Quran. Dengan ayat Quran itulah kita tertipu dengan kepetahan dia orang bercakap dan menyampaikan huraian dia orang. Kalau tuan-tuan biasa bercakap ataupun biasa bertemu dengan orang macam ni, tapi doa pada Tuhan tak payah bertemu, tak ada manfaat pun bertemu. Okay. Baik duduk sama-sama kita je. Cuma nak beritahu kalau dengar duk bercakap. Okay. Saya pernah dengar on the spot. Okay. Masa tu saya kecil lagi dan bersama dengan apa? Dengan almarhum ayah saya sendiri, sebab ayah saya pun antara yang lawan juga kumpulan ni. Okay. Dia baca satu ayat Quran. Ayat yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu berbanding urat leher. Ayat tu. Ayat Quran. Okay. Dia baca tu tak betul lah. Saya duk ingat lagi masa tu saya sekolah rendah, tapi duk ingat lagi dia baca tu. Muka tu pun duk ingat lagi. Okay. Dia kata ayat ni nak beritahu pada kita Tuhan tu berada dalam jasad kita. Sebab ayat tu kata dia lebih dekat berbanding urat leher. Urat leher duduk dalam badan dah. Jadi Tuhan tu memang duduk dalam badan. Kita semua ni hanyalah halusinasi dan fata morgana. Yang sebenarnya kita ni lah a'yan thabitah. Ni dia punya, dia keluar perkataan tu, keluar pula kat kedai kopi. Memang orang tenganga, kopi manis pun jadi pahit. Perkataan hebat, baca ayat Quran, istilah bombastik. Orang-orang yang tak pernah dengar, nampak dia tu macam profesor dah cakap. Dia sebut kita ni hanyalah a'yan thabitah. A'yan thabitah ni syiar dia orang. Syiar yang ada dalam kumpulan falsafah dulu, syiar yang ada dalam kumpulan batiniyah baik sufi yang melampau. A'yan thabitah ni ialah satu syiar. A'yan thabitah ni maksud dia apa? Saya sempat baca sikit semalam. A'yan thabitah ni maksudnya a'yan thabitah ialah usul wahdatul wujud. Maknanya segala maklumat kejadian alam ialah di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. A'yan thabitah. Al-a'yanu ats-thabitah. Bahasa Arab tu.
Al-a'yan ni maksud dia juzuk-juzuk yang berkait dengan Tuhan. Maknanya nak beritahu, dia nak beritahu pada kita konsep yang dia orang nak lemparkan ataupun yang dia orang nak sebut pada kita. Kita semua ni, semua benda yang kita buat ni, dia ialah hasil daripada bayangan af'alullah ataupun perbuatan Tuhan. Dia macam nak pergi ke Jabariyah pun ada, nak pergi ke Qadariyah pun ada. Macam-macam konsep tu ada. Sebab tu dia ada satu kemuncak bagi kumpulan ni, dia sebut, dia kata orang yang sembah berhala, kita jangan kata dia kafir. Dia sembah Allah tapi dia nampak Allah dalam bentuk berhala. Dia sebut benda tu. Maknanya dia ada unsur pluralism pun ada. Sama rata agama ni. Okay. Maknanya orang yang duk sembah patung Hindu, Buddha tu, Allah bagi kefahaman dia. Tapi itulah a'yan sabitah kita. Dia sebut. A'yan sabitah ni dia satu istilah falsafah sebenarnya. Maknanya kita semua ni ialah hasil daripada perbuatan Tuhan yang Tuhan nak suruh kita buat. Kita datang daripada benda tu. Tuan-tuan mari ke kuliah kita ni a'yan sabitah sebab Allah Ta'ala nak gerakkan. Kita pun terima unsur tu. Cuma kita kata, kita ahli sunnah ni kita kata, kita ni digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita ni digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Tapi bukanlah bermakna nak beritahu pada kita, kita digerakkan sehingga kita ni tidak ada ikhtiar, kita ni tidak berpijak di bumi yang nyata. Realitinya kita datang dengan kita dapat kata apa, hidayah pada Allah Ta'ala. Tapi kita datang tu, kita pun berlawan dengan perasaan. Nak datang tak mau datang. Itu konsep ahli sunnah. Okay. Tapi diorang kumpulan ni, yang jahat pun, diorang nasab pada Allah Ta'ala juga. Sebab tu dia ada satu bab ataupun kefahaman yang kita tengok. Bila mana tengok tuan guru, dia buat benda-benda yang luar daripada syariat. Tuan guru buat. Tuan guru dia, guru mursyid. Tengok guru mursyid duduk pegang isteri pengikut-pengikut dia. Jangan kata salah ni. Itu a'yan sabitah bagi dia waktu tu. Benda ni dahsyat. Benda ni memang betul-betul. Poin dia saya nak cerita sini, golongan batiniah dia nak keluar pada Islam tapi tak mahu nampak keluar macam orang agama lain. Dia keluar secara halus. Dia tak mahu pun syariat Islam sebenarnya, tapi tak mahulah nampak macam orang murtad tu. Bagi nampak ada wajah Islam sikit. Sebab tu dia akan cuba takwil dengan takwilan-takwilan yang sangat dahsyat. Okay. Antara benda yang disebutkan sini, mentakdiskan individu sampai kepada tahap yang melampau ataupun hulu. Antara cara kumpulan batiniah ni, kalau dia orang cerita tok guru dia orang akan cerita pada tahap yang over, melampau. Cerita karamah apa-apa semua sampai tahap kita pun kadang-kadang tak masuk akal, yang melampau sangat. Melampau tak masuk akal. Okay. Dan antara yang paling tinggi, kata Dr. Al-Fatah Harum, menggugur dan menolak taklif syarak yang qat'i. Sampai satu tahap kita akan tengok perbuatan dia orang ni pelik, dia orang tak salat, dia orang tak puasa, dia orang tolak semua taklif syarak. Dan dia orang ada jawapan. Jawapan tu jawapan yang tak masuk akal lah. Jawapannya yang tak masuk akal. Dan dia orang juga percaya dan wujud komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia orang boleh dapat biasan wahyu tu, dia orang boleh dapat. Itu benda dia orang. Okay. Dan antara matlamat utama dia orang ialah nak tolak semua ajaran Islam. Cuma tak mau bagi nampak secara total. Okay. Dan antara cara yang dia orang guna juga, mencaci dan memandang rendah para ulama. Dia orang akan letak gelaran-gelaran lah. Antara yang kita tengok 2-3 hari ni, ada setengah-setengah tokoh yang aktif di media sosial ni, yang kena teruk ni. Okay. Saya tengok video dia. Dia kena teruk, dia nak jawab balik video tu. Okay. Dia selalu duk ulang perkataan ni. Ustaz-ustaz fiqh ni dia orang tak faham. Perkataan ustaz-ustaz fiqh tu ataupun tok guru fiqh tu, dia sebut tujuan nak bagi nampak rendah, nampak lekeh.
Kan ada setengah-setengah tempat cuba nak fatwakan, cuba nak bincang isu dia orang ni untuk fatwakan dengan lebih ketat lagi. Dia orang jawab balik, dia orang kata ustaz-ustaz fiqh tak faham. Dia sebut ustaz-ustaz fiqh tu, ustaz-ustaz fiqh tu merujuk kepada ahli majlis, ahli jawatan kuasa fatwa negeri tertentu mungkin yang dah ada PhD apa semua, tapi dia guna perkataan tu ustaz-ustaz fiqh ataupun ustaz-ustaz muda yang faham syariat ni. Ini memang konsep biasa. Mana-mana pun akan guna benda tu, akan guna kaedah tu. Okey. Maknanya dia orang akan cuba nampakkan pihak lawan tu rendah. Dia orang akan caci lah. Dia orang akan guna kaedah orang kata apa? Tikam dia punya personality tu. Maknanya dia orang akan burukkan personality. Dia orang akan main isu sensitivity. Dia orang tak bercakap secara hujah dah. Bila mana dah sampai pada tahap dia orang tak boleh nak counter dengan cara hujah, dia akan sebut macam tu lah. Dia akan rendahkan, dia orang ni tak faham, dia ulang perkataan tu lah. Okay. Sebab apa? Sebab bila mana benda tu selalu diulang, orang audiens yang dengar ni, dia macam benda tu dah simpan dah belakang otak dia, dah jadi latar otak dia. Jadi dia akan nampak, okey ni ustaz ni tak faham, kita je faham, kumpulan-kumpulan ni ataupun guru kita je yang faham. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, konsep seperti ni memang jelas sama seperti mana golongan Syiah jelas. Sebab Syiah antara usul agama dia orang ada juga kitab, dia orang terima Quran. Cuma dia orang juga letak sama taraf qaulul imam wa ta'wilul imam. Kata-kata imam dan takwilan imam. Imam 12 ataupun imam-imam mereka itulah yang dia orang panggil ayatullah apa-apa semua tu. Dia orang terima. Sebab tu tuan-tuan tengok video yang orang duk share coronavirus di Iran. Tuan-tuan tengok ayatullah dia keluarkan kenyataan. Dia kata coronavirus tu bukan mari pada Cina. Dia mari daripada kekufuran Abu Bakar dan Umar dulu. Sampai tahap tu kita tak dapat nak cerna dengan otak apa benda kaitan sahabat Nabi yang dah meninggal dengan coronavirus hari ni. Cuma nak bagi nampak teruk tu, dia orang akan sebut benda tu. Dia orang akan sebut benda-benda seperti itu. Okay. Jadi itu kita tengok dia ada persamaan. Dia ada persamaan seperti itu. Okay. Dan dia orang suka membuat takwilan lah. Antara takwilan yang sangat jelas yang berlaku dalam kumpulan batiniyah ni, dia orang ada unsur menerima takwilan huruf tertentu ni dia orang takwil. Maknanya apa maksud Muhammad, apa maksud Adam, apa maksud perkataan ni, dia macam ada abjadiyat. Ada satu hadis ataupun asar daripada Ibnu Abbas, kalau tak silap ini asar. Okay. Kata Ibnu Abbas, siapa yang man ta'allamal abjad. Abjad ni maknanya ilmu takwilan huruf-huruf Arab. La khalaqalahu. Kata Abdullah bin Abbas, orang yang macam ni tidak ada bahagian kebaikan pada dia. Kan kalau tengok sebahagian orang-orang dulu, dia ada ilmu huruf Arab ni ada berapa bilangan dia. Lepas tu dia akan buat congok apa-apa semua untuk tengok nasib orang tu. Dia panggil raksi lah dulu. Ini pun ada dalam kumpulan batiniyah. Dulu kan orang tua dulu dia ada bomo raksi. Nak kahwin, bila mana pasangan tu nak kahwin, dia akan minta nama. Okay, nama pasangan pengantin lelaki, pengantin perempuan. Tulis ikut Arab. Contoh Ahmad, perempuan Fatimah. Alif berapa, ha berapa, mim berapa, ataupun dal berapa. Dia orang akan tambah pula dengan Fatimah. Tambah, dia ada perkiraan dia lah. Lepas daripada tu dia orang akan timbang ikut unsur air, unsur api, unsur tanah apa semua. Ahmad ni unsur apa, unsur air ke, Fatimah ni unsur tanah ke. Lepas pada tu dia orang akan buat takwilan. Dia orang kata okey, dua orang ni dia tak boleh hidup lama kalau kahwin. Sebab Ahmad api, Fatimah pun api, dua-dua api hancur bu. Takwilan batiniyah pun ada seperti ni. Batiniyah pun ada. Dia duk takwil orang dia tu kahwin apa belah kali cerai. Dia sendiri tu ataupun dahsyat lagi dia pun tak kahwin pakai sudah. Dia duk tilik yang orang je. Okey. Cuma nak beritahu pada kita itulah yang berlaku. Okey. Sebab tu kumpulan batiniyah, kebiasaannya kumpulan batiniyah ni, dia orang akan attract kita dengan dia orang lemparkan soalan-soalan. Ni saya ada contoh kaedah dia orang. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cara dia orang tarik orang untuk ikut kumpulan dia. Okay.
Antara kaedah yang dia orang guna ialah tafarrus. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan juga Imam Al-Ghazali. Tafarrus ni maksud dia apa? Tilik dan perhati dulu. Tafarrus, kaedah kumpulan batiniah ni dia nak tarik orang. Tilik dan perhati. Tafarrus maksudnya penyebar batiniah ni dia orang akan pandai tengok dan dia orang akan baca pikat hati orang. Dia orang akan tengok sejauh mana orang tu dengan syariat. Dia ni jenis orang kuat semayang ke? Dia jenis orang yang malas semayang ke? Orang yang rajin puasa ke? Itu cara dia membaca mangsa dia. Kemudian dia akan buat kaedah taknis. Taknis ni maksudnya apa? Ramah mesra. Penyebar akan cuba bersikap ramah mesra dengan orang yang cuba ingin dipengaruhi. Dia orang akan guna kaedah macam mana? Ajak makan, bermalam di rumah mungkin, ataupun di pusat pengajian dia orang untuk menarik orang yang dipengaruhi. Ni orang-orang yang kita kira khaliuz zihn. Otak dia orang ni kosong, tak pernah kenal batiniah ni. Terutamanya golongan-golongan muda yang masih tercari-cari dekat mana ataupun identiti diri masih cari. Okay. Kemudian bila mana kawan tu dah baik dengan dia, dia akan buat teknik ketiga dia orang, tashkik, keraguan. Penyebar akan memberikan soalan-soalan yang sukar untuk dijawab. Ia bertujuan untuk menarik minat si pendengar. Dia akan bahas benda tu. Contoh dia tengok kawan tu dah dekat, dia pun tanya, kita ni dalam syahadah kita ni apa maksud? Ataupun dia suruh kita syahadah. Cuba mengucap. Kita pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun tanya kita, apa maksud? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah. Dia pun kata, saksi-saksi kita ni kita saksi bila? Ayat tu kemah. Kita dengar pun kacau. Saksi apa? Adakah kita ni berada di makam syuhud? Dengar perkataan tu pening ke? Baru dengar 2-3 hari. Makam syuhud, makam. Kita ni makam syahadah ke makam apa? Kita pun jadi something lah. Nampak macam hebat orang yang dengar nampak macam hebat. Lepas tu dia tekan kita. Kita ni hidup kalau tak faham dan ni tak ada guna hidup. Kena perkataan tu lagi berasa kawan tu. Okay. Tapi dia gantung. Dia guna kaedah taklik. Dia keluarkan statement, dia gantung. Dia tak beri jawapan. Dia gantung. Dia gantung. Tujuan dia nak bagi kawan tu membuak-buak rasa nak tahu. Dia jadi macam rasa stres lah bila dia nak beri jawapan. Ataupun dia lontarkan soalan. Kita duduk semayang 17 rakaat ni, kenapa 17? Tidak 18, tidak 20. Kacau. Kenapa 17? Kenapa 2? Kenapa bangun-bangun subuh tengah ceregah ni tak bagi sampai 4 rakaat, bagi 2 je? Kenapa isyak tu 4, letih baru balik kerja, bagi yang banyak pula? Disebut aku tu. Kita pun jadi pening. Dengar macam tu jadi pening. Dan yang paling famous sekali lah, hak ni kita kira kalau orang-orang yang biasa duduk kedai kopi sembang geng-geng makrifat ni, rahsia pada huruf ba pada bismillah. Hak ni famous soalan ni. Rahsia pada huruf ba. Sebab tu kita kata dia orang ni ada unsur ilmu abjad ni. Apa rahsia pada huruf ba? Nak lebih dahsyat lagi dia kata, sebab apa ba tu titik dia bawah? Dan sebab apa huruf ba tu bentuk dia mangkuk? Kita belajar bahasa Arab, kita belajar sejarah penulisan Arab, rasmul Arab. Okay. Kalau orang belajar bahasa Arab, dulu orang Arab ni dia kena tahu sejarah dia. Sebab orang yang dia tanya tu tak tahu sejarah, jadi dia dengar pun jadi hebat. Tulisan Arab ni tuan-tuan, dia tak ada titik dulu. Mana ada titik? Quran Resam Uthmani, tuan-tuan tengok tulisan Quran Resam Uthmani tu, Quran tu duk simpan di satu muzium di Turki. Quran yang Uthman baca, Uthman meninggal tanya baca mushaf tu, Quran tu satu titik pun tak ada. Okay. Maknanya sahabat Nabi sendiri tak sempat dengan ilmu rahsia huruf ba ni, sangat-sangat tak sempat. Sebab zaman Nabi ba pun tak ada titik lagi. Kita ni baru ada titik. Maknanya dalam masa yang sama kita akan nampak dia orang ni macam nak tunjuk dia orang ni hebat pada Nabi, sebab zaman tu huruf ba tak ada titik lagi. Sebab nak tahu rahsia huruf ba tu besar dah. Kalau kita baca, siapa yang bagi saham ataupun siapa yang
menitikkan huruf-huruf Arab ni. Ada riwayat mengatakan titik tu datang daripada Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in pada zaman Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Ali tengok orang Islam ni ataupun Islam ni mulai diterima oleh orang ajam, orang-orang bukan Arab, ajam. Jadi dia fikir, dia minta ada seorang tokoh tabi'in ni fikirlah macam mana cara nak bagi orang boleh baca Quran betul. Akhirnya keluarlah idea buat titik. Sebab ba ta sa sama je kalau tak ada titik. Jim ha pun sama juga. Ta za sa da semua tak ada titik sama tu. Semua sama. Orang Arab dia boleh beza sebab tu bahasa dia orang, dan Arab zaman tu pula Arab yang tidak tercemar. Okay. Jadi kalau golongan batiniah dia kata apakah rahsia pada huruf ba ataupun rahsia pada titik huruf ba? Karut. Kita boleh kata karut. Kita belajar sejarah kita dah tahu. Nak dahsyat lagi kalau jenis belajar sejarah dia kata sebenarnya Abul Aswad Ad-Du'ali letak titik tu dia pun faham batiniah, lagi dahsyat. Pas ke tabi'in pun dia nak nasak kawan tu batiniah juga. Kalau dia tahulah sejarah tu, mesti dia akan sebut perkataan tu. Sebenarnya Abul Aswad ni, sebenarnya Sayyidina Ali tu dia beri ilmu batiniah. Sedap lagi dia nak bagi. Sebab tu dia suruh kawan tu, dia suruh orang lain. Kawan tu pula jadi idea nak letak bar sini titik dia. Ini semua cerita karut. Okay. Rahsia huruf hijaiyah. Kemudian dia akan keluarkan istilah-istilah Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad tajalli. Ni istilah-istilah yang orang guna. Kita ni tajalli ke, kita ni syuhud ke, kita ni apa? Itu istilah-istilah. Bila mana soalan ni dilontar, ta'liqus soal. Soalan tu dilontar secara gantung, maka kita pun akan jadi membuat-buat perasaan nak tahu. Perasaan yang nak tahu tu terlalu tinggi dan kuat. Bila mana kita ni dah rasa nak tahu sangat soalan tu sehingga tak boleh tidur malam, maka dia akan beri jawapan dengan dia letak pada kita syarat-syarat tertentu. Antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ar-rabtu, iaitu dia orang akan ikat janji dan akan ada bayat. Nak tahu rahsia ni, rahsia huruf ba, rahsia makam syahadah Muhammad tajalli ni, kena mari pusat pengajian kita. Lepas tu nak tahu ilmu ni ada perjanjian. Perjanjian dia berat, tuan-tuan. Kalau sebar ilmu ni pada orang yang bukan kumpulan kita, maka jatuh talak isteri. Berat. Benda tu berat. Sebab dia berkait dengan hak milik kita. Itu juga yang berlaku pada ajaran kerajaan langit. Kalau beritahu ilmu ni pada orang, geran tanah tu atas nama Tok Guru. Hak yang jenis nak harta, dia tukar nama geran tanah siap-siap. Cuma nak pegang, nak bagi orang kata apa, satu insurans lah. Jangan beritahu kat orang cerita ni. Orang tertentu saja. Kemudian dia akan buat ritual khusus yang akan mengandungi upacara ganjil. Yang ni mungkin dia masuk sikit unsur tarikat apa semua. Nampak macam tarikat. Dia akan bagi zikir-zikir tertentu ataupun dia akan bagi minum air-air tertentu. Zikir tu nampak macam zikir yang maksur lah. Antara yang saya pernah tengok, ada satu orang ni dia tinggalkan dah dia punya fahaman ni, tapi kita jumpa dia kata mula-mula dia terima kefahaman ni, tok guru dia, guru mursyid dia suruh dia zikir kalimah yang berbunyi ya budduh, ba da waw ha. Ba da tu ada sabdu, ya budduh 1000 kali sehari, 5000, 6000. Dia kata dia duk buat tu sampai tu keadaan dia jadi tak boleh tidur malam, panas. Okey. Lepas daripada tu tok guru dia kata siapa yang tak cukup zikir ni 5000 kali sehari, tok guru dia tahu. Jadi kawan tu takut lah, kawan tak cukup. Okey. Dia nampak macam takut, lepas tu dia macam bagi kata apa, tenang hati sikit. Siapa yang amal zikir ni dia ada kelebihan luar biasa sikit. Kelebihan dia mudah lari pada orang, Roblox tak kena ke macam-macam. Kelebihan pun kadang-kadang tak masuk akal. Maknanya kalau ada Roblox polis JPJ tak kena jalan kaki, kalau naik kereta memang kena. Okey. Cuma nak beritahu pada kita dia macam benda tu sudah cukup untuk attract dia. Okey. Sebenarnya kalau kita cek lah, ya budduh tu ialah nama jin peliharaan tuan guru tu.
Saya tanya sendirilah. Jin peliharaan tuan guru nama dia Ya Buduh. Duk seru tak mau. Dia mari. Jadi jin tu akan jadi khadam yang akan mengawasi anak murid tu. Unsur sihir cukup dekat dengan kumpulan ni. Cukup dekat unsur sihir. Sebab tu kalau kita tengok, dia orang Melayu kita ni dia ada, taklah kata semua orang Melayu yang dulu-dulu lah. Okay. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama kitab ni, Syamsul Ma'arif kitab ni. Kitab Syamsul Ma'arif ni ataupun dia punya terjemahan bahasa Melayu dia panggil Pati Rahsia. Syamsul Ma'arif ni Pati Rahsia. Syamsul Ma'arif ni Al-Bunni yang tulis. Seorang dia tu dipandang dalam masyarakat dia wali lah, tapi sebenarnya dia tu ialah ahli sihir sebenarnya. Kitab Syamsul Ma'arif ni adalah kitab sihir. Kitab sihir Syamsul Ma'arif. Ada terjemahan. Almarhum ayah saya ada simpan buku tu. Kita tengoklah isi dalam dia. Okey. Dalam tu dia macam-macam amalan nak cari khadam. Okey. Buku tu diterjemah dalam bahasa Melayu, nama dia Pati Rahsia. Tahu apa yang terjemah? Dia terjemah bekas mufti di satu negeri. Tapi bukan mufti zaman lepas kemerdekaan lah. Tak sebut negeri mana. Tapi Perlis memang bukan. Okay. Jauh sekali lah benda tu. Cuma nak tahu mufti di satu negeri. Dia jadi mufti zaman belum kemerdekaan lagi. Dia terjemah buku tu. Okay. Terjemah buku daripada Syamsul Ma'arif, nama dia Pati Rahsia. Famous buku tu, famous. Dalam tu kita akan tengok amalan. Yang saya tengok amalan dalam tu ialah amalan mendapatkan khadam. Antara amalan dalam tu ialah kena zikir dengan satu zikir dan kita akan dapat khadam nama dia Za'zur, nama jin tu. Cuma cara nak dapat khadam tu memang betul-betul ahli sihir punya style. Okay. Kena gali tanah kubur pada waktu malam, pukul berapa pun dia ada sebut. Cuma nak ambil tanah dalam kubur tu kita gali dulu siap-siap. Kita keluar balik daripada lubang kubur tu, kita kena berjalan mengundur sampai jatuh dalam lubang kubur tu. Dan kita ambil tanah tu, kita buat balik tanah tu. Buat balik tanah tu, letak atas tungku dapur tu lah. Nak yang kaki 3, tak bukan kaki 4. Lepas tu kita kangkang atas tungku tu. Kemudian akan datanglah jelmaan Za'zur macam-macam. Lepas tu boleh minta tolong, nak suruh jaga ladang ke, nak suruh jaga apa ke. Tu saya kata buku tu buku sihir orang Melayu sebenarnya. Buku sihir orang Melayu. Okey. Cuma golongan batiniah dia guna juga buku ni. Guna juga buku ni. Okey. Jadi ritual-ritual yang dia orang beri tu ialah untuk menguatkan khadam, menguatkan khadam. Okey. Seterusnya apa yang dia orang buat? Dia orang akan buat tadlis, penipuan. Okey. Mangsa yang merasakan dirinya itu sudah menjadi orang khusus. Sebab dia ada martabat. Tadi orang awam, ni orang khusus dah. Sebab dah masuk geng kita dah apa semua, batiniah apa semua. Dengan orang kebanyakan akan diberikan satu amalan khusus seperti zikir, hizib, selawat yang kadang-kadang merupakan ritual sihir untuk memperkuatkan khadam. Mangsa akan dimomokkan dengan kelebihan-kelebihan gaib amalan tersebut. Mangsa akan dikelaskan mengikut martabat masing-masing. Namun jawapan kepada kemusykilan masih belum terjawab. Soalan yang dia gantung, rahsia pada huruf ba. Tak tahu siapa kesudah. Tak tahu apa kesudah. Okay. Cuma cara nak attract saja. Cara nak attract. Duk cerita Muhammad Tajalli A'yan Sabitah yang duduk join tu tak tahu siapa, kadang-kadang siapa mati dia tak dapat jawapan tu. Tapi dengan sebab ada something yang menarik, iaitu benda-benda gaib yang dia dapat dan taklif syarak yang sikit. Cuma saya tengok di Malaysia ni antara sebab orang suka ikut, poin dia ialah join kumpulan ni taklif syarak tu jadi sikit. Jadi sikit. Kita kena semayang 5 waktu, kena solat Jumaat orang lelaki, kena bayar zakat, kena pergi haji apa-apa semua. Masuk geng ni semayang 5 waktu jadi kurang. Mungkin buat 2, dahsyat lagi tak buat terus. Sebab kita dah faham sebab tu, dan kita bahkan kalau tengok dalam buku Hakikat Insan, dia sebut hakikat solat tu. Dia kata solat ni adalah simbol saja. Simbol. Orang yang dah faham simbol boleh stop buat. Kita yang duk buat ni sebab nak bagi faham simbol tu. Sampai kali ni kita duk buat sebab kita memang tak faham simbol dalam solat. Simbol-simbol dalam salat. Orang rokok, orang sujud, apa sebab rokok, apa sebab sujud. Ni semua benda-benda nak mengeluarkan diri daripada syariat. Okay. Kemudian dia orang akan buat talbis, iaitu dia orang akan buat kesamaran. Penyebar akan mengatakan perkara-perkara yang samar dan kabur sehingga murid merasakan ianya begitu sukar untuk difahami.
Namun atas nama taat pada guru, murid akan menyangka kesukaran memahami kalam guru itu, menunjukkan rendahnya martabat murid dan tingginya martabat guru. Dahsyat. Bila mana guru tu mengajar, dia ada sesi kuliah dia kok. Dia mengajar. Dia keluar perkataan begitu begini, kita tak faham banyak. Dia sebut makam syuhud, dia sebut Muhammad tajalli, dia sebut Muhammad awal, Muhammad akhir, dia sebut a'yan sabitah, dia sebut benda-benda ini. Kita ada perasaan nak tanya. Bila mana kuliah dia dah habis, dia pun keluar satu perkataan. Tok guru tu sendiri. Siapa-siapa yang tak faham perkataan saya, ketahuilah martabat dia rendah. Siapa-siapa yang faham, martabat dia tinggi. Dan kefahaman tu akan datang dengan usaha kita berzikir atas zikir-zikir dia beri. Jadi kita pun duk rasa, patutlah aku tak faham. Zikir dia pun aku tak habis lagi buat. Kalau habis mesti faham kan? Sebenarnya siapa kesudah, yang mengajar pun tak faham, yang dengar pun tak faham. Tuan-tuan tanya murid kanang dia pun tak faham. Sebenarnya. Tapi itulah modus operandi dia orang seperti itu. Poin dia nak beritahu pada kita duk cerita ni, lebih kurang sejam kita duk cerita. Apa yang tuan-tuan akan nampak dalam kumpulan batiniah? Semua jemaah akan nampak. Syaitan nak suruh kita lari pada syariat. Versi jangan lari secara sekaligus. Lari sikit-sikit. Sebab syaitan ni dia nak suruh kita berpaling daripada syariat. Berpaling daripada syariat. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling daripada Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan hadirkan kepada dia ni syaitan. Kami akan hadirkan kepada dia syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Siapa-siapa yang dia bincang bab syariat, tapi dia bincang bukan nak beramal, nak faham. Dia bincang macam mana kita nak tinggal syariat tu. Okay. Kumpulan batiniah ni, dia bincang hakikat solat. Dia bincang bukan dia nak beramal. Sebab apa solat kena takbir, sebab apa takbiratul ihram. Lepas tu dia bahas lah, takbiratul ihram ni ada makam-makam tu sendiri. Siapa ada 7 makam. Ada makam ibdal, makam mi'raj. Banyaklah makam dia. Okay. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak cari peluang untuk tak semayang sebenarnya. Peluang untuk tak semayang. Macam kita belajar, kita buka kitab sifat solat Nabi sebab kita belajar, kita nak amal solat tu lagi. Okay. Dia orang belajar, dia orang bincang kat mana peluang kita nak tinggal dan apa hujah paling kuat kita nak kata orang yang buat ni tak ada manfaat. Idea tu tuan-tuan. Saya nak sebut ni, syaitan ni punya dahsyat. Dia boleh datang kita idea versi akademik tu. Versi akademik. Sebab kalau orang dia tak semayang, dia tak join batiniah pun, cuma dia tak semayang. Tanya sebab apa tak semayang? Malah. Dia sendiri tahu yang dia buat tu dosa. Dia sendiri tahu yang dia buat, dia tak semayang tu dosa. Okay. Tapi kalau tanya geng batiniah, sebab apa tak semayang? Sebab kita orang faham semayang ni macam ni. Kamu faham semayang macam kamu. Okay. Dia orang tak akan rasa apa yang dia orang pegang tu salah. Beza dengan orang yang tak semayang tadi tu dengan sebab dia malas semayang. Hak batiniah ni kalau dia tak semayang tu sebab apa? Sebab dia rasa orang semayang tu lekeh. Kita yang tak semayang dalam keadaan kita faham isi semayang, kita tinggi pada yang semayang tapi tak faham. Itu poin dia. Ini lagi power sebab orang yang duduk dalam keadaan ni dia akan rasa dia betul dan dia tak akan rasa dia salah apabila-bila pun. Sebab tu nak suruh taubat payah. Jabat agama buat majlis istitabah untuk pengikut ajaran kerajaan langit. Dia angkat sumpah je. Dalam hati, tak, ayah pin mesti betul. Ayah pin lagi betul pada Suruhjaya negeri. Dia akan rasa macam tu, Suruhjaya agama negeri. Ni geng-geng mata ikan kering je ayat dia orang. Okay. Ayat dia orang ni, ustaz-ustaz mata ikan kering, tuan guru mata ikan kering. Dia sebut benda tu. Memang benda tu dia sebut dalam kitab Hakikat Insan. Kemudian dia orang akan buat al-khal'u ataupun dia panggil cabut. Ini peringkat paling tinggi ni. Al-khal'u ni maksud dia apa? Peringkat ini ialah kemuncak penyelewengan kepada kumpulan ini. Setelah segala rahsia telah dijelaskan dengan pandangan batin, maka mereka akan meninggalkan amalan syariat dan mendakwa keluar dari taklif syariat. Peringkat inilah digelarkan dengan martabat anal haq. Anal haq. Tuan-tuan tengok anal haq ni dia punya kata apa? Syiar dia orang. Kalau di Indonesia,
Kumpulan ni dipanggil dengan kumpulan kebatinan ataupun kejawen. Nama dia lah. Dan dia orang ni selalu, saya ada tengok satu dokumentari, dia orang ada pusat pengajian di Jawa Timur. Jawa Timur ke Jawa Barat tak ingat. Dia ada pusat bangunan besar. Dia punya label bangunan tu dia tulis besar Anal Haq. Tulis besar. Mana nak beritahu kumpulan dia orang ni martabat Anal Haq. Anal Haq ni apa yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Walaupun orang bincang ada orang kata dia ni tak sesat, tapi kalau orang yang baca kenyataan dia dalam buku dia yang berjudul Al-Fusus, Akulah Tuhan tu bukan sekali dua dia sebut. Dia sebut secara konsisten. Orang tanya pada dia, apa dalam jubah kamu? Allah Ta'ala dalam jubah tu. Dia sebut konsisten, bukan kalau sekali dia sebut kita boleh kata sabqul lisan. Lidah tersilap sebut. Okey. Tapi sebut secara konsisten. Konsisten sebut. Maknanya kita kata itu kefahaman dan dah jadi pegangan akidah. Okay. Itu yang disebut sebagai martabat anal haq. Anal haq. Dan cerita macam ni macam banyaklah yang dibuat. Kalau di Indonesia ni dia hebat sikit sebab dia orang dah buat filem pun. Dia orang dah buat filem. Malaysia ni tulis buku. Di Indonesia ni dia buat filem. Filem tu filem Wali Songo tapi dalam tu isi batiniah semua. Wali 9 daripada sunan tak macam-macam sunan lah. Okay. Cuma nak beritahunya dalam tu dia bawa unsur batiniah. Saya tak pasti, saya tak baca sangat sejarah sunan-sunan yang di tanah Jawa ni. Apa yang dia orang bawa saya tak tahu. Cuma saya tengok filem tu, poin dia ialah poin batiniah. Cakap tentang anal haq dan cakap tentang benda-benda yang kita kira luar daripada perbahasan yang kita biasa dengar. Istilah tu istilah yang familiar dengan kumpulan batiniah. Okay. Saya sebenarnya ada slide tapi saya tak berhajat. Asalnya kuliah sini saya tak mau baca bab batiniah ni. Okey. Saya nak bagi tajuk lain. Okay. Tajuk yang ringan sikit. Okay. Lepas tu pengarah bagi cadangan. Cakaplah tajuk ni. Kita pun bercakap lah. Benda ni, tajuk ni saya dah banyak kali bercakap lah. Dah banyak kali bercakap. Di Kemaman tu pun saya bercakap. Sebab Terengganu ni tuan-tuan kena tahu dia antara pot besar juga lah. Pot besar. Bila mana saya bercakap tu, saya ingat lagi saya bercakap. Kelas saya tu ialah kelas Talbis Iblis. Tapi malam tu saya nak bercakap bab batiniah. Saya buat slide khusus. 2-3 hari lepas tu dia ada satu tempat. Di tempat saya mengajar tu, di kawasan saya mengajar. Dia ada satu surau. Surau tu memang dia kuliahkan kita hakikat insan tu. Surau tu tak semua orang pergilah. Surau geng-geng dia. Cuma orang-orang yang tak tahu orang akan berhenti solat situ. Solat pun lain macam pada orang. Cuma saya tengok dia rak buku tu hakikat insan. Dan orang beritahu di sini dia buka kita hakikat insan tu, dia buka. Tapi tak ada, saya tak tahulah, tidak ada tindakan ataupun tidak ada pemantauan daripada pejabat agama, wallahu a'lam, tak tahu sebab apa. Cuma nak beritahunya kita cerita tu, benda tu sampai pada kumpulan tu. Benda tu sampai, kuliah saya tu sampai pada kumpulan tu. Cuma dia orang ni golongan veteran, jadi tak pandai sangat WhatsApp dengan Facebook ni. Tak kuat sangatlah maki yang kita kena tu. Okay. Tak kuat sangat. Kalau pandai main WhatsApp rasa banyak dah masuk, kena kutuk banyak. Okay. Cuma dia macam beritahu lah, dia kata ustaz muda tahu apa kata. Mari cakap dengan Tok U kita ni. Mari bincang dengan Tok U. Okay. Tapi itulah, cuma nak beritahunya benda ni kuat, benda ni masih kuat. Dan ada orang bergerak dan dia ada version-version yang dah moden. Kalau macam sekarang ni dia masuk melalui kaedah New Age Movement. Ini yang baru pula. Yang masuk melalui orang kata apa? Istilah dia tu dia sebut dalam bahasa Inggeris. Orang nampak macam moden sikit. Okey. Tapi isi dia sama tu. Isi dia sama. Cuma saya nak beritahu dia tukar baju saja. Isi tu sama. Negara Arab panggil batiniah, tempat kita panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni samalah batiniah. Penyatuan dalam kewujudan, unsur ittihad dan hulul. Kita ni zat kita ni bersatu dengan Tuhan, zat Tuhan bersatu dengan kita. Ini unsur-unsur yang tidak ada disebut oleh Nabi pun. Tak ada disebut. Dan ayat-ayat Quran yang seperti itu
ulama bahas dengan cara lain. Contoh ayat yang kita sebut awal tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada kamu berbanding urat leher kamu. Kita tengok Imam Tabari sebut apa, Ibnu Katsir sebut apa. Maksudnya ialah ilmu Tuhan tu sendiri. Ilmu Tuhan tu yang melekat dengan kita. Dia tahu segala apa, bukan zat dia dalam diri kita. Sekarang ni dia orang bahas zat Tuhan tu dalam diri kita. Jadi benda tu ialah benda yang jelas, orang kata apa, terkeluar daripada kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam yang kita dah sebut pada awal-awal tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni maksud dia apa? Iaitu orang yang ikut sunnah dan ikut kefahaman para sahabat dan juga Nabi itu sendiri. Itu poin dia. Okay. Dan sebagai yang terakhir lah, okay, saya tutup. Kita semua ni, segala benda ni kita boleh bincang. Kita kena sebut. Okay. Dan setiap ulama' di setiap zaman dia ada jasa-jasa yang tersendiri. Dia cerita bab kumpulan ni. Di negara kita ni kita ada Dr. Al-Fatah Harun yang cerita bab ni. Dah meninggal dan ada disambung oleh macam-macam orang. Yang sekarang ni tengah hangat duk bercakap bab ni ialah Ustaz Nodruh yang dijemput ni daripada Singapura. Dia pun bukan orang sini, dia orang Singapura. Okay. Dan kalau saya tengoklah di India pun ada tokoh yang bercakap bab ni. Antaranya ialah Ihsan Ilahi Zahir. Ni antara yang bercakap bab ni. Kalau tuan-tuan nak tengok buku-buku dia, banyak bercakap bab kumpulan ni. Dia tulis buku tentang Braille apa semua. Dan dia pun sendiri mati, dibunuh oleh kumpulan ni. Dahsyat lagi lah perjuangan dia tu di India, lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Kalau kita tengok Ihsan Ilahi Zahir ni, dia lawan kumpulan Syiah dan Batiniyah ni. Dia di bom, cubaan nak bom tengah kuliah tu, orang nak bom dia. Orang letak bom jangka bawah rostrum ataupun meja kuliah tu. Kali pertama, kali kedua di Karachi tak meletup, Pakistan. Kali ketiga di Karachi tu meletup. Saya dapat cerita ni daripada Maulana Asri. Maulana Asri tu dia ada lagi kaset kuliah terakhir Ihsan Ilahi Zahir, kuliah terakhir. Dalam kaset tu dengar bunyi bom, meja tu meletup, dengar bunyi bom. Maksudnya nak beritahu perjuangan tu bukan perjuangan yang kecil lah, perjuangan yang besar. Cuma nak beritahu kita kena sentiasa bercakap. Sebab tugas orang yang ada ilmu ni, tugas dia macam tu lah. Nabi sebutlah hadis ni yang terakhir, Nabi sebut yang hadis, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipikul, dibawa pada setiap zaman oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil Nabi sebut. Apa kerja orang adil ni? Yanfuna anhu tahriful ghalin. Dia akan menafikan segala penyelewengan golongan yang melampau. Wantihalal mubtilin, anutan kepercayaan golongan-golongan yang membatalkan agama, macam golongan Batiniyah. Kefahaman dia orang nak batalkan agama tapi tak mau nampak macam batal macam orang-orang kafir yang lain. Wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, dan juga takwilan orang-orang jahil. Batiniyah pun ada. Nabi sebutlah hadis tu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, menafikan ataupun mengenepikan penyelewengan golongan melampau. Lepas tu anutan golongan yang membatal agama dan takwil golongan jahil. Kalau tengok dalam hadis Nabi tu, 3 benda tu orang-orang sesat ni dia akan buat. Dia orang akan tahrif, selewengkan nas-nas agama. Kemudian dia orang akan bawa kefahaman yang membatalkan agama, dan dia orang akan buat takwil jahil. 3 benda Nabi sebut dalam hadis tu ada belaka dalam Batiniyah. 3 tu ada. Jadi kerja kita tu kerja yang besar. Bila mana kita faham ni, kita kena sampaikan supaya benda ni orang-orang berhati-hati. Okay. Jadi saya rasa setakat tu sajalah kot kita punya perkongsian pada pagi ni berkenaan dengan Batiniyah dan juga Wujudiyah dan dia punya balance perbandingan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya rasa berpada situ saja. Ada soalan ke sebelum kita tutup? Kalau ada yang nak bertanya. Tak ada. Kalau tak ada, kita berpada situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.